وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Ketika mana Walid dan Dimashqi berhujah di hadapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsalin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura." Maksudnya, sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermula dari air mani yang dicampur dari hati benih lelaki dan perempuan, serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu, maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Kerana keadaan itu tidak mencukupi, maka sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya melalui akal dan rasul akan jalan-jalan yang benar dan yang salah. Maka terserahlah kepadanya sama ada dia bersyukur dengan beriman dan taat, ataupun dia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran atau mendurhaka. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, bacalah akhir surah iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Inna Allah kana 'aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wa dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima." Maksudnya, dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, mengaturkan sebarang perkara yang dikehendakinya. Dia memasukkan sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditetapkan ke dalam rahmatnya dengan ditempatkannya di dalam syurga. Dan orang-orang yang zalim, dia menyediakan untuk mereka azab siksa yang tidak terkerik sakitnya. Seterusnya Umar berkata, "Apakah yang anda katakan wahai Wailan?" Katanya, "Aku sebelum ini buta, Tuhan telah mencelikkan aku. Sebelum ini aku tuli, tetapi Tuhan telah memperdengarkan aku. Sebelum ini aku sesat, tetapi Tuhan telah menunjukkan jalan kepadaku." Seterusnya beliau bertaubat. Malamnya beliau kembali dengan pegangannya pada zaman pemerintah Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Khalifah telah bertindak menyalip beliau. Jadi ini sebahagian daripada kaedah ataupun cara kita berhadapan dengan golongan yang menentang. Golongan yang menentang ni sama ada golongan bid'ah ataupun golongan yang fasik, yang tidak faham tentang pegangan, pendirian dan juga manhaj salaf. Bila lawan kita, bagaimana kaedahnya? Sebelum ini telah kita terangkan beberapa kaedah yang ditengahkan. Di antaranya kita bermuzakarah, berhujah dengan mereka dengan menggunakan dalil-dalil yang dan juga bukti. Okey, terus Kaedah kebenaran diterima tanpa mengira daripada mana dia datang. Jadi bab kebenaran ni kita kena terima sahaja daripada mana kebenaran itu datang. Dan kepada kaedah di atas ialah Okey, maksudnya daripada mana dia datang? Kebenaran itu datang daripada orang atasan ke, daripada pemimpin ataupun orang bawahan, daripada rakyat biasa, daripada ulama ke ataupun daripada kalangan orang yang jahil. Daripada arah mana, sudut mana dia datang, kebenaran itu kita wajib ikut. Yang kita nak ikut bukan individu. Apa yang kita nak ikut adalah kebenaran. Jadi siapa yang dah bawa kebenaran, walaupun kebenaran itu dibawa oleh orang yang berbeza pendapat dengan kita, kita kena ikut. Tak semestinya kebenaran itu orang yang berada di dalam satu kumpulan dengan kita baru kita nak ikut. Orang yang berbeza dengan kita, yang bercanggah dengan kita, asalkan dia bawa kebenaran, jadi kebenaran itu wajib diikuti. Jadi di dalam pegangan akidah salaf ni, apa yang didahulukan, apa yang diketengahkan, kebenaran itu sendiri. Walau bagaimana arah dia datang sekalipun, daripada sudut mana, wajib diikuti. Okey, terus. Kepada kaedah di atas ialah al-haqqu yuqbalu min ayyi jihatin jaa. Kebenaran diterima apabila dia bertepatan dengan dalil. Tidak ada kesan kepada orang yang al-haqqu yuqbal. Itu kaedahnya. Maknanya kebenaran itu diterima. Min ayyi jihatin jaa, daripada arah mana dia datang. Sebab tu kita sebut tadi sama ada daripada pihak atasan ke, bawah ke, ulama ke. Dia bukan ulama ke, tok guru bukan tok guru, asalkan dia bawa kebenaran. Kita tak boleh merendahkan ataupun
meremehkan pandangan orang. Kamu ni bukan ustaz, bukan ustazah pun, bukan orang alim pun, tak terkenal pun dengan pengajian dia. Sedangkan bila dia berhujah dengan kita, dia bawa dalil Quran hadis. Kita kena jangan ego, jangan kita sombong. Kalau kita ni orang alim ke, kita tok guru ke, sesiapa sahaja. Jadi asalkan orang tu bawa kebenaran, walaupun kita ni sebagai tok guru, orang alim, ustaz, mufti dan sebagainya, yang berhujah dengan kita tu bukan mufti pun, orang biasa je, tetapi dia bawa mari dalil. Jadi dalil itu wajib dipegang, wajib diikuti. Berani tutup kipas ni. Okey, terus. Kebenaran diterima apabila ia bertepatan dengan dalil. Tidak ada kesan kepada orang yang membicarakannya dari segi diterima atau ditolak. Ahlussunnah wal Jamaah menerima kebenaran yang terdapat dalam berbagai-bagai kelompok masyarakat dan menolak kebatilan yang terdapat dalam masyarakat tersebut tanpa melihat sama ada mereka adalah musuh maupun pendukung sendiri. Itu Sayyidina Umar ketika dia berucap setelah dia dilantik menjadi khalifah. Sebagaimana Abu Bakar juga, bila Rasulullah wafat, orang lantik dia menjadi khalifah, menjadi pemimpin negara. Sayyidina Abu Bakar berucap, ya ayuhan nas inni wullitu alaikum walastu bi khairikum fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni as-sidqul amanah wal kazibul khiyanah. Dia kata, wahai manusia, sesungguhnya aku dilantik menjadi pemimpin daripada kalangan kamu. Walastu bi khairikum. Aku ni bukan orang yang terbaik, Abu Bakar kata. Sekiranya aku betul, kamu ikut, kamu taatlah kepada aku. Sekiranya aku tersalah, maka perbetulkanlah aku. Benar itu adalah amanah, dusta itu adalah khianat. Bila dia wafat, lalu dilantik Sayyidina Umar radhiyallahu an menjadi khalifah. Sayyidina Umar memberi ucapan yang sama. Di antara ucapannya, dia kata, ati'uni ma ata'tullaha wa rasulah fa in asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Ta'alah aku kepada Allah selama mana aku mentaati Allah dan Rasul, dan jangan kamu taat kepadaku selama mana aku derhaka kepada Allah dan Rasul. Wa idza ra'aitum fiyya wijaja faqawwimuni. Sayyidina Umar menambah, apabila kamu melihat aku menyeleweng di dalam pemerintahan aku, di dalam mentadbir, di dalam mengurus negara, hendaklah kamu perbetulkan aku. Tiba-tiba ada di kalangan orang yang hadir yang duk dengar ceramah dia tu, seorang pemuda bangun. Dia kata, wahai Umar, sanuqawimu ijajaka bisayfina. Kami akan memperbetulkan kamu dengan pedang-pedang kami. Bukan nak tegur, nak perbetul dengan ucapan, dengan teguran, tak. Kalau kami melihat kamu salah, kami akan memperbetulkan kamu dengan pedang-pedang kami. Sayyidina Umar sebagai seorang khalifah pada masa itu, apa reaksi dia, apa tindakan dia? Dia marah ke? Dia suruh pengawal dia tangkap ke? Masuk ISA ke? Sosma ke? Ada? Saman ke? Ugut ke? Ada tak? Tak ada. Bahkan dia kata, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man yuqawwiju i'jaja Umar bi sayfihi. Dia kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, kerana telah menjadikan daripada kalangan umat Muhammad ini ada orang yang berani memperbetulkan kesilapan Umar dengan pedang dia. Dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, orang berbetulkan dia. Sebab kita ni hadirin sekalian, takkanlah bila kita buat salah, kita nak berkekalan sampai ke mati kesalahan kita tu. Kesalahan yang kita pegang, pendirian yang kita pegang, iktiqad, akidah yang kita pegang, atau amalan yang kita lakukan tersalah, takkanlah kita nak bawa sampai ke mati. Kalau perkara yang melibatkan sesat, akan sesat sampai ke mati. Melibatkan dosa, dosa sampai ke mati. Bila dah mati, tidak ada peluang lagi, tidak ada harapan untuk kita bertaubat. Jadi bila mati, buku suratan amal kita dah habis dah lah. Tak ada peluang dah kita nak bertaubat. Jadi kalau ada orang perbetulkan kita, kena bersyukur, bukan kita pergi marah pula. Kita bermusuh pula dengan dia.
Kita tengok bagaimana jujurnya ikhlas, pendirian, sikap dan juga sifat yang dimiliki oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin ni hati mereka jujur, ikhlas dengan Allah Ta'ala walaupun sebagai pemimpin besar dalam sebuah negara. Tetapi bila diberi teguran, mereka dapat akur, terima teguran yang disampaikan kepada mereka. Sedangkan kalau kita tengok Saidina Umar ni memang kepala perang, panglima perang, dan memang orang yang sangat gedebel, sangat samsing masa zaman jahiliah dulu. Dia boleh je turun daripada mimbar bagi penampar orang yang tegur dia tu, tapi dia tak buat macam tu. Sebab kebenaran daripada arah mana dia datang, kita wajib kita akur dan kita kena terima. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'izni, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Maksudnya, maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu dengan izinnya, dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus menurut undang-undang peraturannya. Imam Ibn Qayyim menjelaskan, orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang dengan kebenaran di mana sahaja kebenaran itu berada dan bersama siapa ia berada, meskipun bersama dengan orang yang membenci dan memusuhinya, dan menolak kebatilan tanpa mengira di mana ia berada dan dengan siapa ia berada, meskipun bersama dengan orang yang mencintai dan mendukungnya, dia sebenarnya termasuk ke dalam kalangan orang yang diberi petunjuk oleh Allah ke arah kebenaran. Jadi kita tengok ayat yang kita bacakan tadi kan, dan Allah sentiasa memberi hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendaki. Hidayah ini petunjuk milik Allah. Ada sebahagian daripada manusia Allah Ta'ala bagi hidayah, ada sebahagian daripada manusia dia kekal di dalam keadaan kesesatan. Dia kata dikehendaki jalannya yang lurus menurut undang-undang peraturannya. Kenapa dia kata macam tu? Dia bagi hidayah ni mengikut menurut undang-undang dan peraturannya. Ada di kalangan manusia ni dalam ilmu Allah, dalam penilaian Allah, dia ni layak dapat hidayah. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia. Sebaliknya ada di kalangan makhluk Allah Ta'ala, hamba-hamba Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tak bagi hidayah, berada kekal di dalam keadaan kesesatan, kekufuran sampai ke dia mati. Maka layak sesuai bagi dia. Jadi macam mana tu? Kita tak tahu. Ini berdasarkan kepada penilaian Allah dan ilmu Allah. Sebab tu kita kena beriman kepada qada dan qadar. Kenapa orang ni Allah Ta'ala jadi beriman? Balik pula orang ni Allah Ta'ala jadi kafir pula, sesat pula. Akibat sesat kafir ni masuk neraka kekal pula. Kenapa ni? Jangan tanya kenapa, serah kepada Allah. Itu berdasarkan penilaian dan ilmu Allah. Jadi bagi kita tentang qada dan qadar ini yang Allah Ta'ala tentukan, yang Allah Ta'ala putuskan, serahlah bulat-bulat kepada Allah. Ini bukan kuasa kita, di luar daripada kemampuan makhluk. Yang pentingnya bagi kita sentiasa melahirkan kesyukuran kerana kita sentiasa diberi hidayah oleh Allah. Hak tu penting. Sentiasa bersyukur. Bukan senang nak dapat hidayah ni. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita sebelum kita lahir ke atas muka bumi ni. Sebelum kita lahir, kita pernah nak berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku orang Islam yang beriman kepadamu. Dah jadi orang Islam pula, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku hamba-Mu yang taat. Allah Ta'ala bagi semua tu. Sebab tu kena bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur nikmat aku tambah lagi, kata Allah. Kalau kamu tak bersyukur, ingatlah azabku pedih. Nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah. Allah Ta'ala kata sentiasa, bukan berkala, bukan kadang-kadang. Sentiasa kita berada di atas landasan kebenaran dan juga kita menegakkan kebenaran.
duduk satu, duduk atas kebenaran. Yang keduanya tegak kebenaran. Kalau duduk sahaja tanpa berusaha untuk menegakkan kebenaran, itu tak boleh. Kita kena cari jalan-jalan yang benar. Jalan yang benar adalah jalan Islam, jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Jangan kamu mengikut berbagai-bagai jalan, nanti kamu akan terpesong daripada kebenaran. Jadi jalan yang benar, jalan yang dilalui oleh Nabi. Okey, terus. Lagi menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Jangan sebab kita benci kepada orang, kepada seseorang individu ataupun kumpulan, menyebabkan kita tidak berlaku adil. Apa maksud? Kalau kebenaran itu daripada orang yang kita musuhi, daripada pihak lawan kita, daripada pihak musuh kita, kita tak terima. Yang tu tak boleh. Kita tidak berlaku adil. Kita terima kebenaran kalau kebenaran tu dibawa oleh kumpulan kita, oleh puak kita, geng kita, pemimpin kita. Hak tu kita ikut. Kita terima, kita akur, kita ikuti. Tetapi sebaliknya, kalau kebenaran itu dibawa oleh pihak lawan, yang tu susah kita nak terima. Banyak berlaku macam tu. Kebenaran itu dibawa oleh musuh kita, yang tak saliran dengan kita, yang tu susah nak terima, walaupun benda tu betul tu. Allah ajar kita jangan. Itu menyebabkan kita tidak berlaku adil. Jadi kebenaran itu sebagaimana yang disebutkan tadi, al-haqqu yuqbal min ayyi jihatin jaa. Kebenaran itu diterima daripada arah mana dia datang. Walaupun dia datang itu dibawa oleh musuh kita, kita kena terima kebenaran yang dibawa. Terus, hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa juga, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Rasulullah SAW sendiri memperakui kebenaran berupa bacaan ayat kursi untuk menghalang kehadiran syaitan yang diajarkan syaitan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah SAW sabda, sadaqaka wa huwa kadzubun. Maksudnya, dia bercakap benar meskipun dia adalah makhluk yang sangat dusta. Kan ada hadis Abu Hurairah diamanahkan oleh Rasulullah untuk jaga Baitul Mal. Baitul Mal ni apa dia? Rumah yang disimpan harta, sumber-sumber negara, duit zakat, duit sumbangan kepada negara Islam, yang Rasulullah sebagai khalifah pada masa tu, peringkat awalnya letak di rumah Rasulullah. Lepas tu dah agak perkembangan, agak maju sikit, dia buat satu rumah yang disebut Baitul Mal. Bait, rumah, Al-Mal, harta, rumah yang disimpan harta. Lalu diamanahkan seorang sahabat yang dikenali dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Malam pertama tu ada orang datang, orang tua datang, menyerupai manusia, berjubah, nampak macam orang hebat. Lalu dia masuk dalam rumah tu. Dulu rumah pun bukan macam kita ada pagar ke, pagar elektrik ke, ada CCTV, tak ada. Jadi senang orang nak ceroboh, orang nak masuk. Lalu dia masuk dalam rumah tu, dapat ditangkap oleh Abu Hurairah. Biasalah bila pencuri ni curi harta negara ataupun harta rakyat, dibawa kepada Rasulullah untuk diadili. Rasulullah nak dibicarakan di hadapan Rasulullah untuk dijatuhkan hukuman, kerat tangan dan sebagainya. Lalu bila Abu Hurairah pegang dia nak bawa jumpa Rasulullah, dia takut. Nampak berubah muka dia. Dia cemas, susah hati. Lepas tu dia kata, malam besok aku tak datang lah. Jangan bawa pergi bertemu dengan Rasulullah. Lepas tu Abu Hurairah pun membebaskan dia. Malam yang kedua dia datang lagi, ditangkap lagi, sempat ditangkap oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah nak bawa jumpa Rasulullah. Dia kata tak boleh sampai 2 kali lah. Dia kata janganlah taubat, besok tak datang lah. Dia kata, bebaskan aku. Malam yang kedua dibebaskan oleh Abu Hurairah. Dia kata malam esok tak datang. Malam ketiga dia datang pula, dapat ditangkap lagi. Lepas tu Abu Hurairah berkeras untuk bawa dia bertemu dengan Rasulullah. Dia kata jangan. Dia kata aku nak ajar kamu satu amalan, satu ilmu. Kalau kamu beramal dengan ayat kursi ni, siapa pun tak ganggu kamu. Syaitan manusia
tak dapat ganggu kamu kerana dilindung oleh Allah. Keesokan harinya Abu Hurairah pun beritahu kepada Rasulullah peristiwa yang berlaku malam pertama, kedua, ketiga. Lepas tu yang Rasulullah kata, sadaqaka wa huwa kazubun. Dia bercakap benar. Dia bercakap benar akan engkau. Apa yang disebut tentang kelebihan yang kursi itu betul. Yang dia sendiri menipu. Sebab apa dia menipu? Dia kata tak nak datang, dia datang lagi. Apa maksud? Kalau kebenaran itu dibawa oleh iblis sekalipun, oleh syaitan sekalipun, kita kena terima. Apatah orang yang manusia, bukan iblis, bukan syaitan. Kalau orang kafir bawa kebenaran pun kita kena terima. Apatah lagi orang Islam yang tak sealiran dengan kita, yang tak sama dengan kita, kena terima kalau dia bawa kebenaran. Dia bawa mari dalil, hujah dan juga fakta, kita kena terima walaupun kita tak sama dengan dia. Apa yang nak diikuti bukan individu. Apa yang kita nak pegang bukan kata-kata individu, tetapi kata-kata Allah dan juga Rasul. Apabila dia dapat mencapai maksud tersebut, dibawa kebenaran daripada Quran dan hadis, kita kena ikut. Wajib kita ikut. Okey, terus. Muaz bin Jabal pernah menyatakan, terimalah kebenaran tanpa mengira daripada siapa yang membawanya, meskipun daripada orang kafir atau fasik. Berhati-hatilah dengan penyelewengan golongan yang bijaksana. Para sahabat bertanya, bagaimana kita boleh mengenali yang orang kafir itu membicarakan kebenaran? Beliau menjawab, kebenaran itu sendiri mempunyai cahayanya. Kaedah kelima, kebenaran tidak dikenali dengan sambutan orang ramai. Kenalilah kebenaran, nescaya anda akan mengenali ahli-ahlinya. Teks kepada kaedah ini ialah al-haqqu la yu'rafu bil-rijal, a'rifil haqqa ta'rafu rijaluhu. Ta'rifu rijalahu. Kebenaran ialah perkara yang menepati dalil tanpa melihat kepada ramainya orang yang menunjukkan kepada perkara tersebut atau sedikitnya orang yang menolaknya. Okey. Kebenaran itu bukan kerana ramai pengikut. Kalau kita tengok ajaran sesat pun ramai orang mengikut. Perkara-perkara yang menyeleweng, kumpulan-kumpulan yang terpesong, ramai pengikut. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikut orang ramai di atas muka bumi ini, kata Allah, nescaya kamu akan disesatkan daripada jalan Allah. Kalau ikut orang ramai, Allah kata kamu akan disesatkan daripada jalan Allah. Kebenaran dia bukan berdasarkan kepada bilangan, kepada angka yang menyokong sesuatu kumpulan, ataupun menyokong menerima sesuatu perkara. Bukan bilangan, angka yang menyokong, tetapi kebenaran itu adalah perkara yang benar. Kebenaran itu adalah perkara yang datang daripada Allah dan Rasul. Sebab kadang-kadang kita tertipu bila ramai orang sokong kita, pengikut kita, followers kita ni ramai. Ada orang sebut, dia ni followers dia ni juta, dia kata. Cerita ada seronok dengan bangganya kan. Ada di kalangan orang yang duk menyampaikan agama Allah ni, ceramah, tazkirah, mengajar dan sebagainya, tak ramai pun orang datang. Jadi itu bukan ukuran. Lebih-lebih lagi kalau orang awam ni, mana-mana penceramah yang pernah masuk TV. Hak tu betul Dia cakap mampu pun tak apa. Dia ni selalu masuk TV ni, keluar masuk TV. Dia tidak menilai, mengukur tentang apa yang dia cakap itu benar ataupun salah. Dia tengok pengikut ni ramai, selalu keluar TV, keluar radio, selalu duk nampak muka dia. Ni betul ni. Itu bukan agama, itu bukan ukuran, bukan penilaian yang ada di dalam agama Islam. Quran sendiri menceritakan banyak hak benar ni sikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sangat daripada kalangan hamba Allah yang bersyukur. Zaman Nabi sedikit hak nak terima kebenaran ni. Zaman sahabat pun sama. Zaman sekarang pun samalah. Hak nak terima benda betul, fakta, dalil, hujah, sikit sangatlah. Hak banyak tu tak nak terima. Dia nak berdasarkan kepada akal, logik, seronok. Mengaji ni kalau tak ada buat lawak, tak menyanyi, penceramah ke ustaz tak menyanyi dalam majlis, tak lawak, dia tak datang, dia tak seronok. Kalau ustaz yang pandai buat lawak, ustaz ke ustazah pandai cerita benda-benda pelik ni, benda-benda khurafat ni,
Benda-benda yang tak ada sumber ni, benda-benda yang tidak sahih ni, penuh orang datang. Zaman sekarang, sebab tu tak boleh jadi ukuran. Walaupun seorang, yang orang yang ada di depan tu seorang je. Tetapi kalau dia bawa kebenaran, kita kena ikut. Jadi kita kena ingat, kebenaran bukan berdasarkan kepada bilangan orang yang sokong. Kana Ibrahim ummatan, adalah Ibrahim itu satu umat. Tak ramai menyokong Nabi Ibrahim. Nabi Nuh, perjuangan Nabi Nuh tak ramai yang sokong dia. Hak duduk dalam bahtera tu lah. Fama amana li Musa illa zurriyatan min qaumih. Begitu juga Nabi Musa, tidak mengikut melainkan sebahagian kecil daripada kaumnya. Mengikut Nabi bukan ramai. Disebut di dalam hadis-hadis yang sahih, ada yang seorang, ada dua orang, tak ramai pengikut Nabi ni. Adakah perjuangan Nabi tak betul? Jadi tak usahlah kita menjadikan bilangan jumlah itu sebagai ukuran menentukan benar ataupun salah. Terus, kebenaran tidak diterima dengan sebab penerimaan orang ramai terhadap sesuatu perkara. Kebenaran juga tidak ditimbang dengan penerimaan orang ramai. Sebaliknya, orang ramai ditimbang dengan kebenaran. Semata-mata orang ramai melarikan diri atau kesukaan orang-orang yang menyetujuinya tidak menunjukkan kebenaran atau kerosakan sesuatu pendapat. Bahkan setiap kata-kata boleh dihujah balas selain daripada kata-kata Rasulullah SAW sahaja. Jadi hujah orang ni kita boleh debat. Marilah alim macam mana pun, hebat macam mana pun, ulama ke tok guru, maulana ke, mesti kita boleh debat. Tak ada salah. Sebab Imam Malik kata, kullu qawli yu'khazu wa yutraku illa qawlun nabi. Setiap perkataan boleh diterima dan boleh ditolak melainkan perkataan Nabi. Hak Nabi tak boleh tolak. Pendapat siapa pun boleh tolak. Tetapi kita nak tolak, kita nak sanggah, kita nak bezakan pendapat kita dengan orang lain, mesti ada dalil, mesti ada hujah, bukan pakai tolak ikut dalnya. Mentang-mentang Imam Malik kita pegang pendapat Imam Malik, setiap perkataan boleh diterima dan ditolak, semua pendapat orang kita tolak. Bukan maksudnya tu. Kalau kita nampak tak betul dengan ilmu yang kita belajar, kita tolaklah. Kalau kita ada dalil, kalau kita pun tak ada dalil, nak tolak apa? Kalau kita pun tak ada maklumat, macam mana nak tolak pendapat orang? Jadi kita tolak dengan hujah. Okey, terus. Kata-kata baginda merupakan kata-kata yang boleh dijadikan hujah. Sebagaimana yang dimaklumi, tidak ada seorang pun dalam kalangan tokoh imam tertentu yang diterima secara umum sengaja menyalahi Rasulullah SAW dalam mana sunnah baginda SAW, baik kecil maupun besar. Bahkan mereka semuanya bersepakat secara yakin dari segi kewajipan mengikut Rasulullah SAW. Setiap orang boleh saja diterima dan ditolak kata-katanya selain daripada Rasulullah SAW. Hal tersebut kerana baginda seorang yang maksum. Orang yang selain daripada baginda disilah dengan kekurangan ilmu dan kefahaman yang mewajibkan dibentangkan ilmu dan kefahaman tersebut kepada syarak. Jadi semua, setiap orang boleh diterima, boleh ditolak melainkan perkataan Nabi. Terus, kesimpulan, syariat adalah pemutus hukum dan bukan pihak yang diputuskan hukum. Syariat ni, syariat pemutus hukum, bukan orang putus hukum. Orang ni, orang tu sama ada orang yang bersifat individu, perseorangan ataupun kumpulan. Yang menentu baik betul salah ni adalah syarak. Hukum itu sendiri, bukan orang yang menentukan. Sebab itu kalau ada mana-mana individu dihukumkan kafir, sesat, terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, tu tak boleh diterima. Seseorang tak akan jadi sesat walaupun orang kata dia sesat. Seorang tidak akan terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah kalau dia sendiri memang tidak terkeluar. Kan sekarang ni banyak orang sebut orang tu sesat, orang tu terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu tuduhan-tuduhan itu tidak memberi kesan. Tuduhan-tuduhan, lontaran-lontaran fitnah itu tidak memberi kesan kepada orang yang dituduh. Kecuali orang yang dituduh tu sesat sungguh, tak perlu orang kata dia sesat. Kalau orang yang dituduh itu sesat, tak perlu orang kata dia sesat, dia memang sesat. Macam seorang yang kafir, dia asal-asal dah kafir, tak percaya, tak beriman kepada Allah Ta'ala, tak payah orang kata dia kafir, dia confirm kafir. Tak payah nak kata dia tu sesat. Sebaliknya orang Islam, tak payah orang lain nak menghukumkan, nak mengiktiraf kita sebagai orang Islam yang beriman. Tak payah orang iktiraf. Kalau dia memang Islam, dia memang orang beriman,
dia kekal dengan keimanan dan juga keislaman dari sisi Allah. Tak ada siapa yang boleh mengeluarkan dia. Kadang-kadang kita ni takut ada kumpulan, ada pihak mengeluarkan orang lain. Dia ni sesat, dia ni terkeluar dari sunnah berjemaah, pegangan dia tu menyeleweng. Orang nak kata biarlah. Dia tak akan memberi kesan dengan tuduhan-tuduhan orang. Okey, terus. Sekiranya perkara luar biasa, syak, hal dan lain-lain menjadi perumus hukum dengan cara mengkhususkan perkara yang umum, mengikat perkara yang mutlak, mentakwilkan perkara yang zahir dan seumpamanya, bermakna sesuatu yang bukan syariat menjadi pemutus hukum dan syariat pula menjadi pihak yang diputuskan hukum. Jika itu yang berlaku, ia merupakan perkara yang disepakati oleh ulama sebagai batil. Bahkan ulama bersepakat jika seseorang lelaki mampu terbang di udara dan berjalan di atas air sekalipun, orang Islam tidak boleh terpedaya dengannya sehingga dilihat terlebih dahulu ikutannya terhadap Rasulullah SAW. Kalau orang tu ada dua perkara luar biasa kan, boleh terbang, masuklah air tak tenggelam kan, masuklah api tak terbakar, itu bukan bukti kebenaran. Itu bukan bukti kebenaran, yang maknanya kita tak boleh terpengaruh fanatik ta'assub untuk menentukan, nak mengatakan dia di pihak yang benar kerana ada beberapa perkara yang luar biasa. Itu bukan penentu. Penentu benar syarah adalah syarak. Terus, dan keselarasannya dengan perintah dan larangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Hafs Al-Haddad menyatakan, sesiapa yang tidak menimbang segala perbuatan dan hal keadaannya setiap waktu dengan Alkitab dan As-Sunnah dan tidak memeriksa lintasan hatinya, jangan sekali-kali dianggap orang itu termasuk ke dalam erti kata ahli tasawuf yang sebenar. Okey, terus. Bab keempat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu tauhid rububiyah. Yang seterusnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yang pertama dibincangkan tentang tauhid rububiyah. Dulu dah kita sebut pembahagian tauhid ini, yang pertama bukanlah dimulakan oleh Syekh Islam Ibn Taymiyah dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya, disambung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak. Sebelum kelahiran kedua-dua tokoh ini, sebelum Imam bin Abdul Wahab dilahirkan dan juga Ibn Taymiyah, sebelum tu dah wujud. Contohnya Imam Tahawi disebut di dalam Aqidah Tahawiyah tentang masalah tauhid rububiyah, disyarahkan oleh Imam Abi Is. Dia kata di sini, lahu ma'nal rububiyyati wala marbuba. Baginya Allah, dia mempunyai makna rububiyah sebelum ada manusia yang bertuhankan Allah, sebelum ada makna makhluk lagi, sebelum ada manusia yang menyembah Tuhan. Maka Allah Ta'ala dah Tuhan dah. Dah dia bersifat dengan rububiyah, menjadikan, mengatur, mengurus, mentadbir sebelum ada makhluk lagi. Wa ma'nal khaliq, dia adalah memiliki makna khaliq. Rububiyah tadi maknanya mengatur, mengurus, mentadbir. Dan yang kedua dengan makna khaliq, mencipta. Wala makhluqa, sebelum ada makhluk lagi Allah Ta'ala bersifat dengan khaliq. Sebelum ada makhluk yang menyembah Tuhan, Allah Ta'ala dah wujud lagi sebelum ada yang makhluk. Jadi maknanya tauhid rububiyah ni dah bincang lama dah. Yang ulama ada sebut dah tentang tauhid rububiyah. Lepas tu uluhiyah, asma' wa sifat. Jadi sebagaimana yang selalu kita sebut, bahkan Quran itu sendiri, sebelum ada mana-mana kitab yang ditulis oleh para ulama, sama ada di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai zaman sekarang ni, sebelum ada mana-mana kitab akidah yang ditulis oleh ulama yang membahaskan, membicarakan tentang tauhid tiga serangkai ini, sebelum tu dah ada disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis. Cuma Nabi SAW ketika dia memberi syarahan, mengajar kepada para sahabat, dia tak sebutlah ini tauhid uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tauhid uluhiyah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak sebut ni tauhid rububiyah ke uluhiyah, tak ada. Alhamdulillahirabbil alamin, ini wahai sahabat, ini tauhid rububiyah. Walillahil asmaul husna, wahai sahabat, ini tauhid asma' wa sifat. Tak ada macam tu. Dia cerita, sahabat faham.
dengan kekuatan bahasa Arab dan hati mereka yang suci, bersih, tak bercampur dengan pemikiran falsafah, mereka faham, oh ini tauhid rububiyah, ini uluhiyah, ini tauhid asma wa sifat. Walaupun tidak ada mana-mana buku yang menulis tentangnya. Jadi yang menjadi masalah, sebagaimana selalu kita sebut, ada golongan mengatakan pembahagian tauhid 3 itu dimulakan oleh golongan Wahabi. Yang mula-mula sekali Ibn Taymiyah. Tu yang jadi jahil tu, yang kita sebut sebagai jahil, tak ada maklumat, tak membaca, tak mengkaji. Sedangkan sebagaimana yang disebutkan tadi, sebelum lahirnya Ibn Taymiyah, didahulukan oleh imam-imam yang lain menceritakan tentang rububiyah. Di antaranya Imam Tahawi sendiri di dalam akidah Tahawiyah. Okey, terus. Pendahuluan. Tauhid rububiyah merupakan sebahagian daripada 3 jenis tauhid yang menjadi pegangan ulama yang bermanhaj salafus salih terdahulu. Ia menjadi pendahuluan kepada tauhid uluhiyah. Tidak mungkin berlaku tauhid uluhiyah tanpa adanya tauhid rububiyah terlebih dahulu. Tauhid rububiyah ini diakui oleh orang-orang Arab musyrikin pada zaman sebelum kelahiran Rasulullah SAW tadi. Namun itu tidak menyebabkan mereka dikira sebagai beragama Islam dan ahli tauhid dalam arti kata yang sebenar. Manusia menyembah Allah setelah mengenalinya terlebih dahulu. Dengan kata lain, apabila manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha mencipta segala sesuatu, memberi rezeki, memanfaatkan, memudaratkan, memanjangkan umur, memendekkan umur, menghidupkan, mematikan dan lain-lain. Ketika itu akan timbul rasa sayang di dalam hati mereka terhadap Tuhan yang bersifat sempurna itu. Daripada situ akan muncul kesediaan mereka untuk menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara yang diperintahnya dan menjauhkan diri daripada segala perkara yang dilarangnya. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala dikenali melalui fitrah. Pengenalan terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perkara fitrah dan tertanam dalam jiwa manusia semenjak awal lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, dia telah mengambil perjanjian dengan baginda alaihissalam dan zuriat keturunannya untuk memperakui saksi bahawasanya dia adalah Tuhan yang berhak disembah oleh manusia. Dalam arti kata yang sebenar, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna 'an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan dia menjadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil dia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Atau supaya kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ibu bapa kami lah yang melakukan syirik dahulu, sedang kami ialah keturunan mereka yang datang kemudian daripada mereka. Oleh itu, patutkah engkau wahai Tuhan kami hendak membinasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang sesat itu. Okey, tengok balik muka surat 98. Ayat 173, au taqulu innama asyraka aba'una min qablu. Min huruf jar faris. Kenapa dia tak bagi bawah? Ayat 173, min qablu. Apa dia? Tajarrudu anil idhafah, sunyi daripada idhafat. Kalau min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, min qabli an, min qablihi, min qablikum. Yang tu dia kena bagi bawah. Bila sunyi daripada idhafat, qablu ke ba'du ke, maka tidak ada isim selepas daripadanya, dia kena baca min qablu. Dia tak boleh baca min qabli, walaupun min itu huruf jar. Okey, terus. Dakwah para nabi muncul daripada asas fitrah yang maha agung ini, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
Begitu juga dengan berdakwah kepada manusia ke arah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari segi rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Boleh dikatakan tidak ada satu bangsa yang wujud di dunia ini yang menafikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dinisbahkan kepada Fir'aun dan juga golongan Dahriyah sahaja. Menurut Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, orang yang terkenal dari segi menolak adanya pencipta yang menciptakan alam maya ini ialah Fir'aun. Namun begitu dari segi batin beliau meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'azunnuka ya fir'aun masbura. Maksudnya Nabi Musa menjawab, sebenarnya engkau wahai Fir'aun telah pun mengetahui tiadalah yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini melainkan Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang menerangkan kebenaran, dan sebenarnya aku fikir engkau wahai Fir'aun akan binasa. Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah menjelaskan Fir'aun mengiktiraf kewujudan Allah Subhanahu wa taala dari segi batin, tetapi beliau menzahirkan perkara yang menyalahi apa yang terdapat dalam batinnya itu. Jadi Fir'aun ni ada golongan yang menolak tauhid tiga ini. Tauhid tiga ni maknanya orang pendapat yang menerima tauhid tiga, tauhid tiga serangkai ini mengatakan orang kafir ada tauhid rububiyah. Ada tauhid rububiyah. Maknanya orang kafir juga mempercayai Allah Taala menjadikan alam. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, sekiranya kamu tanya penduduk Mekah itu, siapakah yang menjadi langit dan bumi, nescaya mereka menjawab Allah. Quran kata macam tu. Orang kafir pun ada tauhid rububiyah. Jadi bagi golongan yang menentang pembahagian tauhid tiga ini, mereka mengemukakan dalil dan hujah. Orang kafir tidak mengaku Allah Ta'ala menjadikan alam. Allah Ta'ala bersifat dengan rububiyah. Contohnya Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha agung. Dia tak mengiktiraf Allah yang maha agung. Ana rabbukumul a'la, aku Rabb kamu yang maha agung. Akulah bersifat dengan mencipta. Macam mana nak jawab tu? Wahabi nak jawab macam mana? Orang Salafi nak jawab macam mana tu? Orang Salafi, Wahabi terima tauhid tiga. Sedangkan Fir'aun sendiri pun tak mengaku Allah Ta'ala yang mencipta. Sebab tu Quran jangan baca satu ayat, dia kena baca semua sebuah Quran tu. Fir'aun kata macam tu, ana rabbukumul a'la. Rabb bersifat dengan mencipta, menjadikan, menguasai. Kan Fir'aun itu dia membuat aliran-aliran air di celah-celah pokok kurma, anggur di Mesir. Itulah Rabb dia yang dia maksudkan. Adapun di sudut hakikat, sebagaimana ayat ni kata, di sudut hakikat dia terima Allah Ta'ala itu Tuhan dia. Tengok ayat ni kata apa? Walaqad laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Nabi Musa menjawab, sebenarnya engkau wahai Firaun telah pun mengetahui tiadalah yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu melainkan Tuhan yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi. Firaun sendiri, Nabi Musa kata dia terima di sudut dia, mulut saja dia kata dia tak terima Allah Ta'ala yang menjadikan alam, tetapi di sudut hati dia terima Allah Ta'ala tu yang mencipta alam. Di sudut hati siapa yang tahu? Allah Ta'ala yang tahu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, dalam hati Firaun dia terima. Dalam hati Firaun dia terima Allah Ta'ala tu Tuhan yang bersifat mencipta alam, menjadikan langit dan bumi. Menunjukkan dalil yang kuatnya pembahagian tauhid tiga ni tak salah. Dan memang orang kafir terima Allah Ta'ala tu Tuhan yang bersifat dengan mencipta. Dia boleh menerima tauhid rububiyah, tauhid yang menganggap Allah Ta'ala bersifat dengan mencipta, menjadikan alam, menjadikan diri dia sendiri, menurunkan hujan, menurunkan rezeki. Orang kafir boleh terima yang tu. Cuma yang dia tak boleh terima, Allah Ta'ala Tuhan, hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang layak disembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah, di situ maksudnya la ma'budu bihaqqin illallah.
Tiada yang layak disembah melainkan semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu dia tak terima di sudut uluhiyah. Sebab tu dia sembah tok kong. Tapi bila tanya dia, adakah tok kong turunkan hujan? Kebetulan hari ni Allah Ta'ala turunkan hujan. Pergi tanya orang kafir, yang menurunkan hujan ni tok kong yang kamu sembah tu ke? Dia tak kata, dia kata Tuhan Allah. Menunjukkan dia terima tak tauhid rububiyah ni? Dia terima, cuma dia tak sembah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Maksudnya, dan mereka mengingkari secara zalim dan sombong angkuh, dan hati mereka meyakini kebenarannya. Oleh itu, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Penyifatan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wujud. Wujud Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang diketahui umum dalam agama. Ia merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ijma' orang-orang Islam. Bahkan ia merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala di sisi orang-orang yang berakal. Malah golongan musyrikin dahulu juga mengiktiraf kewujudan Allah kecuali golongan ateis atau dahari sahaja. Ateis ataupun dahari suatu kumpulan yang tak percaya ketuhanan. Tidak semestinya mengisbatkan wujud sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bermakna ada dua hal yang menciptakannya, kerana wujud melibatkan dua jenis, iaitu pertama wujud zati, iaitu sesuatu yang kewujudannya sabit pada dirinya sendiri dan bukan diperoleh daripada sesuatu yang lain daripadanya. Inilah konsep sebenar wujud Allah dan sifatnya. Kewujudannya tidak didahului dengan tidak wujud dan tidak diakhiri dengan tidak wujud. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim." Maksudnya, dialah yang awal dan yang akhir dan yang zahir serta yang batin, dan dialah yang maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Kedua, wujud benda yang baru. Dia merujuk kepada sesuatu yang wujud yang didahului dengan tidak wujud. Ini memerlukan kepada pencipta yang mengadakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ardh walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Maksudnya, Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan dialah yang mentadbirkan serta menguasai segala-galanya. Dia sahajalah yang menguasai urusan dan perbendaharaan langit dan bumi. Orang-orang yang percayakan yang demikian beruntunglah. Dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah yang jelas nyata itu, mereka itulah orang-orang yang paling rugi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yu'minun." Maksudnya, mengapa mereka tidak beriman? Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptakannya? Atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu? Sudah tentu tidak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran apa yang mereka pernah mengakui. Pengenalan terhadap Allah, ma'rifatullah. Menurut Syekh Utsaimin, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pertama pengenalan wujud dan makna, dan itulah yang dituntut. Kedua, pengenalan zat dan hakikat. Ia adalah sesuatu yang tidak dikehendaki, kerana ia merupakan sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Dengan itu, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki ialah pengenalan zat dari segi kewujudan, dan pengenalan sifat berdasarkan makna. Pengenalan terhadap zat dan hakikat sebenar Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi hakikatnya kita tak tahu. Kita nak kenal hakikat zat Allah Taala, kecuali kita kenal zat Allah Taala itu melalui sifat-sifatnya, sebagaimana yang diberitahu oleh Allah dan diberitahu oleh Nabi. Jadi tak perlulah kita nak bedah siasat tu macam mana secara detail. Sekadar yang kita tahu, yang dimaklumkan kepada kita melalui Quran hadis, sekadar itu sahaja yang kita pegang. Tak boleh lebih daripada itu. Okey, terus. Kewajiban pertama yang perlu dilakukan manusia ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini diketahui berdasarkan fitrah, kerana manusia diciptakan ke atas fitrah.
tidak ada yang jahil terhadap Allah Subhanahu Wa Taala melainkan orang yang diperdayakan oleh syaitan sahaja. Jika manusia kembali kepada fitrah cintaan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu mereka akan dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dalam arti kata yang sebenar, tanpa perlu merenung dan memikirkan tentang kejadian alam semesta ini. Sebaliknya, melakukan renungan ke atas alam semesta ini hanyalah wajib dilakukan oleh orang yang mempunyai iman yang lemah sahaja. Dan renungan dan pemerhatian tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperkuatkan keimanan. Jadi kalau orang yang tak apa nak faham, tak apa nak yakin tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh perhati tentang kejadian alam. Untuk kita mengenal Allah, mengenal agama Islam ini, dia ada dua ayat yang perlu kita ketahui. Yang pertamanya ayatul maqru'ah, ayat yang dibaca. Bila kita baca ayat Quran dapat meningkatkan iman kita. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Baca ayat Quran dapat menambah iman, dapat menambah kefahaman kita tentang agama Islam. Yang kedua, melalui ayatul maqru', ayatul manzurah, ayat yang dilihat, tengok kejadian alam, dapat mengenali siapa penciptanya. Bila dah kita kenal siapa penciptanya, iaitu Allah, dapat meningkatkan iman kita kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, perselisihan malam dan siang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Jadi nak kenal Allah ni melalui dua cara. Sama ada dalil Al-Quran dan juga hadis yang disebut sebagai dalil naqli. Yang keduanya dalil akli. Kita fikir, tengok kejadian di alam, siapa bagi buat alam ni? Siapa buat? Adakah dia menjelma jadi dengan sendirinya tanpa ada pencipta? Maka mustahil sesuatu jadi tanpa pencipta, kerana dia adalah makhluk, mesti ada pencipta, iaitu khaliqnya adalah Allah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai'in wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maksudnya, patutkah mereka membutakan mata, tidak mahu memperhatikan alam langit dan bumi dan segala yang diciptakan oleh Allah, dan memikirkan bahawa harus telah dekat ajal kebinasaan mereka? Maka kepada perkataan yang mana lagi sesudah datangnya kalam Allah Al-Quran, itu mereka mahu beriman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayati waliyatadhakkaru ulul albab. Maksudnya, Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Pembahagian tauhid. Kupasan tentang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat lari daripada tauhid. Beberapa aspek tentang tauhid telah pun dijelaskan sebelum ini secara tidak langsung. Kupasan tentang tauhid juga tidak dapat lari daripada pembahagian. Jika diperhatikan kupasan para ulama tentang pembahagian tauhid, didapati mereka mengungkapkannya dengan berbagai-bagai ungkapan. Meskipun demikian, dari segi inti apa yang diungkapkan mereka itu adalah sama sahaja. Kemungkinan sebab utamanya merujuk kepada kajian dan pemerhatian terhadap nas-nas syarak, dan ia tidak dinaskan secara langsung dalam nas-nas tersebut itu sendiri. Oleh kerana itu, dalam kalangan ulama ada yang membahagikan tauhid kepada tiga bahagian, iaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Dalam kalangan ulama mutaakhirin ada yang menambah satu bahagian lagi, iaitu tauhid ittiba' dan hakimiyah. Jika diperhatikan, tauhid yang keempat ini telah pun termasuk ke dalam tauhid uluhiyah. Hal tersebut kerana ibadah tidak akan diterima melainkan dengan dua syarat, iaitu pertama ikhlas dan kedua menepati ikutan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu,
Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Sesetengah ulama membahagikan tauhid kepada dua bahagian kerana mereka menggabungkan sesekali antara tauhid rububiyah dengan tauhid asma wa sifat. Ia merangkumi ilmu tentang Allah dan pengenalan terhadapnya. Manakala tauhid uluhiyah mewakili aspek amalan yang dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahagian tauhid kepada tiga bahagian di atas merujuk kepada perkara yang ada kaitan dengan tauhid itu sendiri. Manakala pembahagian tauhid kepada dua bahagian merujuk kepada perkara yang wajib dilakukan oleh ahli tauhid. Dalam kalangan ulama, ada yang berpendapat tauhid dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pertama tauhid ma'rifah dan kedua tauhid isbat. Ma'rifah maknanya mengenal, isbat maknanya terima. Ia merujuk kepada tauhid uluhiyah dan juga asma wa sifat. Ketiga-tiga tauhid ini juga dinamakan sebagai tauhid ma'rifah kerana ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku dengan cara mengenal nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid isbat pula merujuk kepada nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala isbatkan kepada dirinya. Maknanya tauhid isbat ni kita isbatkan sifat-sifat Allah lah. Sifat wajah, yad, ain dan sebagainya, sebagaimana perbahasan yang lepas. Okey, terus. Kedua ialah tauhid qasad dan talab. Talab maknanya tuntut. Tauhid ini merujuk kepada tauhid uluhiyah kerana seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala menumpukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati, lisan dan anggota badan dengan cara melakukan ibadat kepadanya semata-mata dalam keadaan gerun kepada balasan nerakanya dan inginkan balasan syurga daripadanya. Ia dilakukan semata-mata kerana Allah dan mencari keredaan daripadanya. Di antara tauhid yang ni maknanya talab kan, maknanya tuntut. Yad'unana raghaban wa rahaba. Jadi para nabi dan rasul itu berdoa kepada kami, kata Allah, di dalam keadaan dia gemar nak kepada syurga. Itu talab, tuntut nak syurga. Wa rahaba maknanya takut kepada neraka. Ini termasuk di dalam pembahagian tauhid. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.